Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kami daripada kumpulan 8 kelas B1. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 3 EDUP 3053 iaitu pembentangan kumpulan. Pembentangan kumpulan ini akan berpandukan model reka bentuk pengajaran Azure. Ahli kumpulan 8 kelas B1 yang terdiri daripada Haras, Alif dan juga Najmi. Baiklah, model reka bentuk pengajaran Azure yang pertama iaitu A. Analisis. Untuk analisis terbahagi kepada 9 perkara iaitu kelas, tahap murid, bilangan murid, umur, jantina, lokasi sekolah, gaya belajar, peratusan dan pengetahuan sedia ada. Bagi kelas iaitu kelas tahun 3, tahap murid sederhana, bilangan murid seramai 30 orang, umur murid 9 tahun, jantina murid yang terdiri pada lelaki dan perempuan, lokasi sekolah di bandar, gaya belajar yang digunakan iaitu model gaya pembelajaran VAK yang bermaksud V adalah visual, A adalah auditory, K adalah kinestetik. Peratusan yang dibahagikan dalam model gaya pembelajaran VAK iaitu visual sebanyak 50%, auditory sebanyak 20%, kinestetik sebanyak 30%. Pengetahuan sedia ada iaitu murid-murid biasa menggunakan kata arah dalam kehidupan seharian. Seterusnya S. State objektif ataupun tentukan objektif. Dari aspek kognitif, di akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti golongan kata arah dengan betul. Kedua, murid dapat menggunakan kata arah mengikut konteks dengan betul. Objektif ini dibuat menggunakan formula A, B, C iaitu A, audience. Audience ini adalah murid. B iaitu behavior ataupun kata kerja iaitu mengenal pasti dan juga menggunakan. C iaitu content ataupun isi kandungan iaitu golongan kata arah dan juga kata arah. Yang terakhir sekali iaitu D adalah degree iaitu tahap penguasaan yang diharapkan iaitu murid dapat menguasai sesuatu isi kandungan itu dengan betul. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, baiklah. Yang seterusnya ialah pemilihan kaedah, media dan bahan atau select method, media and materials. Bagi pemilihan kaedah, kaedah yang pertama ialah berpusatkan bahan iaitu penekanan diberi kepada penggunaan bahan-bahan untuk meningkatkan pengajaran dan pemikiran kritikal dan kemahiran mental. Yang berpusatkan bahan ini ialah memainkan peranan penting kerana kegantungan pencapaian objektif pengajaran bergantung kepada bahan yang digunakan. Yang seterusnya ialah satu pendekatan pembelajaran yang berpusatkan murid dan pembelajaran berlaku atas daya usaha murid itu sendiri iaitu pembelajaran akses kendiri. Bagi pembelajaran akses kendiri ini, persekitaran pembelajarannya fleksibel, selesa dan tanpa tekanan. Pembelajaran akses kendiri juga perlulah mudah diakses kepada bahan pengajaran dan perlu ada bantuan daripada fasilitator ataupun guru. Yang seterusnya, bagi pemilihan media pula ialah media audio, cara sebutan, teks penerangan, video lagu kata arah, video animasi kata arah, komputer river dan projektor LCD serta gambar dan grafik. Bagi pemilihan bahan pengajaran pula iaitu latihan dan kuis permainan.
Yang seterusnya, video pengajaran kata arah tahun 3, laman web dan media 2D. Pemilihan bahan pengajaran ini perlulah berpandukan kepada isi pelajaran yang menjadi matlamat pembelajaran. Seterusnya, penggunaan media dan bahan atau utilize media and materials. Baiklah, bagi penggunaan media video, tayangan video digunakan sebagai set induksi. Tayangan video memberikan gambaran awal kepada murid mengenai topik pembelajaran yang ingin disampaikan, iaitu kata arah. Video ditayangkan dengan menggunakan komputer, komputer rebel dan juga projektor LCD. Video ditayangkan ke skrin yang disediakan dan pembesar suara mini digunakan bagi memastikan audio dari video tersebut didengari dengan lebih jelas oleh murid. Bagi penggunaan grafik atau gambar pula, grafik dan gambar digunakan dalam laman web bagi menarik minat murid dan membantu murid untuk membezakan kata arah yang pelbagai jenis seperti yang ditunjukkan di dalam gambar di bawah. Bagi penggunaan teks pula, penggunaan teks bertujuan untuk menerangkan langkah-langkah penggunaan, memberi arahan dan penerangan terhadap topik pembelajaran. Font bersaiz besar digunakan untuk memudahkan pembacaan murid-murid seperti yang ditunjukkan di dalam gambar di bawah. Bagi penggunaan kuis permainan pula bertujuan untuk menilai pengetahuan murid setelah menerima penerangan. Yang seterusnya melibatkan murid secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Baiklah. Seterusnya, bagi model Azure yang kelima iaitu require learner participation atau dorong pelibatan pelajar. Okey. Murid terlibat secara aktif iaitu melalui set induksi, pemusatan murid kepada topik dengan menayangkan 2 video yang berkaitan dengan kata arah daripada YouTube. Iaitu yang video pertamanya ialah video lagu dan video kedua video animasi yang berbentuk penerangan. Bagi langkah 1, pemusatan bahan dan murid iaitu murid dibekalkan nota berkaitan dengan kata arah. Langkah 2 pula ialah pemusatan bahan dan murid dengan diberikan latihan iaitu murid diminta untuk memilih kata arah yang sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam ayat yang disediakan. Bagi langkah 3 pula ialah pemusatan murid dan bahan iaitu murid diberikan kuis daripada word wall. Dan yang terakhir iaitu penutup pemusatan guru dan murid iaitu guru meminta murid untuk membuat rumusan berdasarkan isi pembelajaran yang telah dijalankan sebentar tadi. Okey, yang seterusnya ialah dalam model Azure yang keenam ialah evaluate and revise iaitu nilai dan semak. Bagi nilai yang pertama ialah nilai pencapaian murid. Iaitu guru menggunakan ujian pra dan pasca iaitu soalan-soalan yang berkaitan kata arah untuk menguji tahap kefahaman murid. Yang kedua pula, bandingkan markah murid antara 2 ujian iaitu ujian pra dan juga ujian pasca yang dijalankan untuk memastikan sama ada objektif yang ditetapkan tercapai ataupun tidak. Dan seterusnya, meminta murid untuk membuat rumusan daripada proses pembelajaran yang dijalankan. Bagi nilai dan semak keberkesanan media, ianya dilaksanakan selepas pengajaran. Selepas kita dapat markah daripada murid tentang ujian pra dan pasca, kita dapat menilai tahap keberkesanan media yang kita bina. Seterusnya, nilai dan semak pengajaran guru juga dilaksanakan selepas pengajaran. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.